Okay, dan satu lagi perkara mungkin perlu diperingatkan lagi iaitu hadir tepat pada masa lah. Maksudnya kalau boleh sebelum pukul 11 sebab saya dapati selalu ada pelajar masuk dia lewat, contohnya 11.30 ada, 11.15 ada. Jadi apabila saya sudah tengah berbincang dia tiba-tiba masuk. So kalau boleh lah untuk tidak mengganggu rakan-rakan lain, kalau boleh pastikan masuk awal sedikit lah, 1-2 minit sebelum pukul 11 pun okey. Okey, sekarang ini belum pukul 11, 1 minit lagi ya. So masih dikira, anda semua masih dikira tepat pada masa lah. Okey, sekarang memang sudah pukul 11 lah. So selamat pagi dan salam sejahtera jika ucapkan kepada pelajar-pelajar atau murid-murid dari 4 Bestari dan juga 4 wawasan. Hari ini ialah 8 September hari Rabu. Okey, hari Rabu. So matematik kita masa dia masih sama pukul 11 hingga pukul 12 11 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi pagi ini kita masih sama, kita akan sambung perbincangan kita. Jadi selepas naskah ini kita siap bincang, saya akan hantar satu lagi latihan ataupun ulang kaji ke dalam grup untuk anda teruskan ulang kaji nanti satu lagi bahan akan saya hantar ke dalam grup masing-masing hari ini jugalah. Saya harap boleh kita siapkan kalau boleh lah 1 jam ini. Esok kita pergi ke bahan itu. Okey? Boleh Okey, so kita mula sekarang soalan nombor 4. Soalan nombor 4 ini dari tajuk mana? Ini daripada tajuk tingkatan 1 hingga 3. Iaitu tajuk dia bulatan. Dalam bulatan ini kita ada cari 2 perkara. Satu ialah cari perimeter ataupun panjang lengkok lah. Okey, panjang lengkok. Dan satu lagi ialah panjang lengkok Oh, tulisan. Okey, kan boleh nampak lah ni tulisan apa ni, doktor ke? Waktu kecil saya dulu cita-cita saya memang jadi doktor. Tapi tak jadi Okey. Lepas perimeter satu lagi yang kita cari ialah luas sektor lah. Luas sektor. Okey. Jadi harap anda ambil maklum di sini Alright. Okey, luas sektor. So di sini ada 2 rumus yang penting 2 rumus yang penting. Kalau cari panjang lengkok, rumus dia ialah sudut theta bahagi 360 darjah darab 2 pi j. Ini untuk soalan cari panjang lengkok. Kalau cari luas sektor, sudut bahagi 360 darjah darab pi j kuasa 2. So 2 rumus ini kena catat lah. Kalau 2 pi j cari panjang lengkok. Kalau luas sektor pi j kuasa 2. So 2 rumus ini akan kita guna lah dalam soalan ini Dalam soalan ini. Okey, so buat catatan rumus. Lepas itu soalan tak semestilah tak payah saling kalau you tidak mampu Yang penting ialah gambar raja dan jawapan. Raja 4 menunjukkan sektor POQ dan sektor ROS dengan pusat sepunya O. Pusat sepunya O Pusat sepunya O. Okey. Diberi OP. Dia kata OP berapa? OP ialah 14 cm. Mana OP OP. Ini 14. 14 cm. Lepas itu ada lagi anda diberitahu bahawa OS sama dengan SP. Ya, ini sama. So sama maksudnya 7 lah, betul lah. 14 kan sebenarnya kalau dia tak beritahu kita pun tahu OS 7 lah. Sebab di situ 14 kan. Di situ ialah 14 maklumat yang dia berikan di sini. Okey. Gunakan pi sama dengan 22/7 Jadi kalau sini 7, ini pun 7 lah sama 7. So cari untuk sektor kecil yang berwarna putih itu. ORS itu sektor kecil itu dia punya
jejari 7, sudut 120. Untuk sektor besar tu, sektor besar jejari dia 14 lah. OP jejari besar tu. So sini pun 7. So OS pun 14. OS 14 ah. So di sini ada dua sektor ah. Satu sektor besar, satu sektor kecil. Okay. Syaleha, boleh jawab saya Syaleha? 4 Bestari. 4 Bestari. Tadi dia ada masuk sekejap. Tak ada Syaleha. Alright. Okay. So ini catatan yang kita perlu buat lah. So di sini ada dua sektor lah. Satu sektor kecil yang berwarna putih, satu sektor yang besar itu ialah keseluruhan lah. Ini sebenarnya dua dalam satu lah. So bahagian A kita nak cari perimeter kawasan Belorek. So mana kawasan Belorek di sini ya? Kawasan Belorek yang berwarna lah, ini yang berwarna ini. Okey, jadi kita punya perimeter, apa maksud perimeter ah? Perimeter ialah cari dia punya panjang sisi yang mengelilingi kawasan Belorek. So di sini ada 1, 2, 3, 4 kan? Ya, 4. Yang berwarna kuning itu. Ada 4 sisi lah yang kita perlu cari ya. Bukan cari, jumlahkan 4 sisi di sini. Saya gunakan warna merah. 1, 2, 3, 4. Ini 4 sisi yang kita perlu jumlahkan. Cari perimeter. Perimeter untuk kawasan Belorek. Okey. Alright, sudah. Okey, jadi saya mula dengan A ya. Cari perimeter kawasan Belorek. Okey, sisi yang kita boleh tambah di sini ialah sisi PX tambah SR tambah RQ tambah QP. Betul tak? Ini sisi PS sisi PX tambah SR panjang lengkok SR ni ialah lengkok. Lepas itu RQ garis lurus dan QP sekali lagi lengkok. Lengkok. So di sini ada 2 kali lurus, 2 lengkok. So 4 sisi perlu kita jumlahkan. Tetapi kalau kita tengok di sini kita sudah boleh tahu PS 7 kan? Okay. Lepas itu ialah ini kita tak tahu panjang lengkok nanti kita kira. RQ kita pun tahu RQ 7 juga. RQ 7 RQ ialah 7. Okey. Kalau RQ 7 kita tambah lagi QP panjang lengkok. Saya buat di bawah sini nantilah. Acuang itu saya buat dulu. Okey, acuang itu saya buat dulu Dah? Okey, so bagaimana cari panjang lengkok SR? Yang kecil ini SR, saya sudah kata cari panjang lengkok guna rumus atas ini. Sudut theta itu 120 darjah bahagi 360 darjah darab 2 pi J. 2 pi J yang atas ini tadi. Ada saya catat 2 pi J ini. Panjang lengkok SR. So 2 pi J, 2 darab pi. Pi 22/7 darab jejari. So untuk panjang lengkok yang kecil ini, dia punya sektor kecil. So jejari dia hanya 7. Ada nampak yang putih ini jejari 7. So darab 7 jejari. Ini dulu mendengar rendah awak sudah belajar. Okey, naikkan. Alright, kemudian untuk panjang lengkok QP, panjang lengkok yang besar itu pun sudut 120 darjah.
Sebab dia dicakup pada O. Dicakup pada O itu adalah pusat. Pusat O lah. So sudut dia 120 saja. Bahagi 360 saja. Darab 2, darab pi, darab dengan jejari. Untuk panjang lengkok yang besar ni, kita perlu guna sektor besar. Sektor besar jejari dia 4, jejari dia 14. 14. Okey ya. Kenapa terlalu banyak message ni? Okey. So saya Okey ya. So kita jumlahkan guna kalkulator dan dapatkan jumlah dia berapa di sini. Mungkin salah seorang kira untuk saya. Siapa boleh kira? Vanessa Umbah. Berapa ni? Vanessa. Kira untuk cikgu. Berapa jumlah di sini? Jumlah dia, ya Marilyn, terima kasih ya. Jumlah dia 58 dan unit dia sentimeter 58. Thank you Dania. Kepada Marilyn ya. Ya, jadi anda kalau ada jawapan boleh nyatakan di chat box lah. 58 lah, Nur Hayati ya, 58. Awak kira sekali lagi, pastikan setiap kiraan itu betul. Tekan kalkulator itu mesti tepat. Kadang-kadang salah tekan dan sebagainya juga boleh menyebabkan salah. Okey, saya pergi ke grup, panggil dulu sekejap. Okey, teruskan dulu. Ini buat tak tahu ni pelajar. Selamat bagi kepada 4 wawasan kepada pelajar yang belum join lagi Google Meet, sila join sekarang. Kita sudah mulai ni. Harap lebih ramai boleh join masuk ke Google Meet. Terima kasih. Selamat pagi kepada 4 pestari, kepada pelajar yang belum masuk Google Meet, sila masuk sekarang. Kita sudah mula. Terima kasih. Kalau sekali-sekala mengatakan line punya problem itu memang bolehlah, memang ada masalah itu. Tapi kalau setiap kali masalah line itu bukan masalah. Sebab memang awak tidak mau masuk. Ada pelajar macam itu. Okay. Alright. Tapi saya memang hebatlah juga pelajar dari Januari sampai sekarang tidak pernah muncul dalam PTPR. Macam mana perasaan mereka? Saya nak tahulah. Kalau nanti sudah bersemuka itu saya akan tanyalah. Sepanjang 9-10 bulan tidak belajar, tidak ikut pembelajaran. Apa perasaan mereka itu? Tidak risau ke? Tidak gelisah ke? Ataupun buat saya tak percayalah selama 9 bulan mereka tidak online langsung. Tak mungkin kan? Saya percaya mereka ada nampak mesej, ada nampak dokumen, ada nampak pesanan yang saya hantar tetapi mereka tidak pedulikan langsung. Okay.
Tidak apa, nanti buka sekolah mereka akan tahulah, kecuali mereka tidak hadir lah. Dia memang kena lah. Kalau kenal saya memang tahu saya ini, kalau kes macam ini saya memang marah teruk. Terutama yang pelajar hadir langsung itu. Saya tidak terimalah 9-10 bulan ini tidak sekalipun ada line, saya tak percayalah. Saya tidak dapat terima alasan kata saya tak ada line. Tak mungkin lah. 9-10 bulan sekali pun tidak dapat ke? Sekali pun tidak dapat. Kalau macam itu mungkin dia hidup dalam gua kot. Okey, itu kita lupakan dulu. Kita balik ke sini 58 Okey, B. Luas kawasan yang berlorek. Sudah ke semua? Sudah? Luas kawasan yang berlorek. Okey, kalau nak cari luas kawasan yang berlorek, ada. Sudah? Okey, so luas kawasan yang berlorek, kita guna rumus luas lah. Okey. Kita pakai luas sektor yang besar tu. Luas sektor besar itu ialah OPQ. Tolak luas sektor yang kecil itu ORS. Ada dua sektor di situ. Ada dua sektor di situ. Yang besar itu tolak yang kecil. Jadi kita guna rumus daripada atas tadi yang berwarna biru saya ada catat dah. Untuk luas sektor besar, tolak luas sektor kecil. So untuk cari luas sektor, kita punya rumus ialah 120 darjah sudut bahagi 360 darab pi J kuasa 2. Ini pi 22/7 saya terus kepada rumus. Cari untuk 14. So 14 kuasa 2. Lepas itu untuk sektor yang kecil itu yang berwarna putih itu ORS sama 120 darjah bahagi 360 darab pi J kuasa 2 juga. J ialah cari 7 kuasa 2. 7 kuasa 2. Okey, so, ada jawapan ke? Sesiapa yang ada jawapan boleh kongsi dalam chat ataupun you sebut, buka mic awak, sebutkan. Ada jawapan? Jennifer Sie, apa jawapan anda? Mary Ling kata jawapan 154. Ada lagi? Ada yang lain sudah? Sebelum saya kemukakan jawapan. Nur Hayati, berapa jawapan anda? Halo? Florence 154 juga. Yang lain ada lagi? Vanessa 154, Tracy 154, Lester, Jennifer, semua 154. Tahniah. Memang jawapan dia 154. Okey, sentimeter persegi sebab ini luas. Okey, ini luas. Kalau panjang lengkok atau perimeter, sentimeter sajalah. So itu jawapan B sebab di sini dia bagi sentimeter, so sentimeter persegi lah. Kalau meter, meter persegi lah. So itu luas kawasan pelorek. Ini tentang tajuk bulatan. Bulatan ada dua bahagian. Cari panjang lengkok, cari luas sektor. Harap anda ingat balik. Okey, ini untuk soalan nombor 4. Jadi kita sambung soalan nombor 5. 5. Sudah? Semua sudah? Kita sambung.
Boleh nampak kah kalau saya turunkan sikit macam ni? Jadi sudah? Kalau macam ini, okay. Oh, dia pusing juga. Okay, it's okay. Boleh ah? 1, 5. Okay, sudah. Soalan 5. Okay. Soalan 5. Okay. Ini baru kita belajar. Tajuk apa? Tajuk mana kita belajar? Nazim. Soalan 5 ini. Ini kita belajar di tingkatan 4 kan? Bab berapa? Bab 8 yang baru kita lepaskan, iaitu sukatan serakan data tak terkumpul. Data tak terkumpul. Okey, jadi di sini soalan dia, Raja menunjukkan bilangan buku yang dibaca oleh 20 orang murid. So maksudnya N itu 20 orang lah. Bilangan kegerapan ataupun jumlah kegerapan 20. Di sebuah perpustakaan pada suatu bulan tertentu. So ada murid membaca 7 buku, 19 buku, 10 buku, 21 buku sehingga yang akhir 14 buku. Dan memang kalau kita ni ada 20 data. 20 data memang sama inilah 20 orang lah. Okey. So daripada maklumat di atas kita hitung min. Bagaimana hitung min? Ini ulang kaji ya. So ini soalan yang agak mudah. Saya terus pergi ke bawah. Bagaimana kira min? Bagaimana kira min ya? Okey. Jadi saya mula soalan 5A. Ini soalan 5 saya catat lah. Mungkin ada yang tak nampak. Sekejap. Okey. So 5A. Kita nak hitung min. So bagaimana hitung min? Kita tambah semua bahagi 20. Kita tahu ada 20 tata kan. Kita tambah semua. Okey. Tambah semua. Soalan 5A ya, tambah semua bahagi 20. So kita tambahlah. Apa nombor yang ada? 7 tambah 10 tambah 30 tambah 9 tambah 6 tambah 24 tambah 15 tambah 12 tambah 8 tambah 17 tambah 19 tambah 21 tambah 12 tambah 14 tambah 21 tambah 5 tambah 16 tambah, okey tak cukup, saya buat atas lah. Awak cukupkan lah supaya dia cukup panjang. 16 lepas itu 29 tambah 5 tambah 14. So jumlah dia ada 20 tata kita perlu jumlahkan. Ya, 20. Okey. So tambah semua bahagi 20. Itu cara kita cari min. So berapa di sini? Ada sesiapa boleh berikan? Ya, okey sekejap ah. Okey. So saya pun tambahkan dululah. 47 54 56 64 56 7. Berapa jawapan tadi kawan kita? Ya, 294 di atas. So jawab bahagi 20. Yes, 14.7. Kawan kita betul lah, Jessica dengan Nur Mills. Terima kasih. So itu cara kita hitung min. Kalau nanti ada soalan macam ni, wajib score. Wajib score. Kena tahu cari min. Jumlahkan semua bahagi dengan bilangan data. Bilangan data ialah di sini 20. 20 orang murid. Lepas itu B kita nak cari median.
Lepas itu C kita cari julat, D cari julat antara kuartil. Jadi soalan BCD ni kita perlu buat macam ini. Kita perlu buat macam mana? Kita perlu menyusun data dulu dari kecil ke besar secara tertib menaik. Secara tertib menaik. So nombor yang paling kecil di sini ialah 5 kan? 5 6 5 ada 2 kali. Okey, 5. Lepas itu 6. Ada 7, 8, 9, 10. Okey, 7, 8, 9, 10. Okey, kita susun tak nampak. 5 ada 2 kali ya. Okey. Lepas itu kita ada 12. 12 ada 2 kali. 12. Lepas itu saya ada 14, 15, 16, 17. 14, 15, 16, 17. 14 ada 2 kali. Ini saya tercicil sudah. Okey, kita susun. Awak pun boleh susun bersama-sama. Okey, susun bersama-sama ini 14. Okey. 17. Okey. 14 2 kali ya. Okey, lepas itu kita ada 19. 19, 21. 21 ada 2 kali. Lepas itu 24 sekali. 29 dan 30. Oh, panjang Okey, saya kecilkan sikit dulu saiz dia. Okey, boleh nampak sekarang? Okey. So ini tadi 14 ada 2 kali ya. Lepas 14 ialah 15, 16. Boleh 16. Okey. 15, 16. So kira dulu ada dah 20 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ya. So susun dulu. Dari kecil hingga besar. No Aliana ada sudah balik. Siapa yang left tadi tidak masuk? No Suzila Abu kah? No Suzila Abu awak ada kah? Ada. Baik. Ada seorang keluar tak masuk. Nanti saya semak balik. Okey. It's okay. Thank you. Okey, jadi kita pergi ke B sekarang. B kita nak cari median. Okey, median ialah data di tengah-tengah. Bagaimana tentukan data di tengah-tengah? Kita ada 20 data, 10 ke kiri. Sini. 10 ke kanan. Sebab 20. Oh, median sepatutnya di sini. Tak ada nombor kan? Kalau tak ada, sebab kiri kanan sama kan? So tengah-tengah tak ada. So ambil purata lah. 14 tambah 14 bahagi dengan 2. So jawapan dia 14. Itu median. Ambil tengah-tengah, so kita puratakan. Okey, puratakan. Lepas itu ialah C. C ialah kita cari julat. Okey, cari julat. Julat nombor paling besar tolak nombor paling kecil. So nombor paling besar 30. Nombor paling kecil 5. Okey, lepas tolak 25. Ini dia. 25. BC ya. Kemudian kita pergi ke D. D kita nak cari julat antara kuartil. Julat antara
kuartil. So Q3 tolak Q1. Okay, Q3 ialah tengah-tengah di sebelah kanan. So kalau 10 ke kanan, 5 tengah-tengah. 5 ke kiri, bukan 5 tengah-tengah ini. 5. So tengah-tengah ini ialah Q3. So tidak ada nombor yang boleh kita dapat terus. So dia antara 19 dengan 21. So kita buat purata. 19 tambah 21 bahagi 2. Untuk Q1 pun sama. Dia di tengah-tengah. Tengah-tengah ini Q1 tidak dapat kita tentukan terus. So 8 tambah 9 bahagi 2. So 20 tolak 8,5. So jawapan ialah 11,5. 11,5. 11,5. Okey, 11,5. Okey, itu julat antara kuartil. So, mean, median, julat antara kuartil. Pastikan awak boleh buat. Okey, lepas itu ialah E, variance. Betul jawapan kepada 2 tempat perpuluhan, variance. Okey, bagaimana hitung variance? Apa rumus untuk variance? Kalau awak masih ingat. Okey ya. So, variance ialah simbol dia macam ini ya. Ada kuasa 2. Dengan kata lain, setiap data itu kuasa 2. Setiap data. Maksudnya tadi 7 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tambah 30 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tambah 24 kuasa 2. Setiap itu kuasa 2 dulu. 15 kuasa 2, 12 kuasa 2. You nak ikut tadi yang sudah susung itu boleh, you tak susung pun boleh ya. Sebab dia hanya kuasa 2 setiap nombor itu. So tuliskan kuasa 2. Okey, saya buat di bawah. Lepas 19, 21 kuasa 2, 12 kuasa 2, 14 kuasa 2, 21 kuasa 2, 5 kuasa 2, 16 kuasa 2, 29 kuasa 2, 5 kuasa 2 dan akhir sekali 14 kuasa 2. Kira dulu ada tak 20? 20. Okey, bahagi 20. Kemudian tolak min. Kalau you masih ingat min 14,7 kita sudah cari di bahagian A kuasa 2. Jadi itu rumus untuk cari variance. Hasil tambah kuasa 2 data-data itu bahagi 20 tolak dengan min kuasa 2. Itu ikut rumus ikut rumus yang telah kita belajar masa itu So itu variance. Okey, mungkin kalau sudah kira boleh beritahu saya jawapan. Kita sama-sama kira ini kuasa 2 kena hati-hati ini.
Ada sesiapa ada jawapan, boleh kongsi ya dalam chatting. Okay, so saya punya di sini ialah saya tunggu awak punya jawapan tolak dengan Ming 14.7 kuasa 2. Okay, so atas itu jumlah berapa? Mula dengan 5,000 saya punya jawapan saya tunggu jawapan awak. Lima, 3, 9, 0. Kenapa tidak sama dengan saya? Tak apa, awak boleh kira juga, mungkin kira sekali lagi. Ada lagi jawapan kah? Ataupun saya salah, saya kira sekali lagi ya, kita sama-sama kira. Okey, ada lagi jawapan? Selain daripada Nur Hayati 5390. Ya, ada? Ya, jawapan 5390. Tahniah Nur Hayati. Okey. Jadi kalau guna kalkulator, bahagi ya. 5390 bahagi 20. Lepas itu tolak dengan min kuasa 2. Berapa jawapan dia? 2 tempat perpuluhan. Memanglah jawapan keluar itu 2 tempat perpuluhan. So kalau dia punya jawapan yang keluar itu bukan 2 tempat perpuluhan, awak kena pundarlah menjadi 2 tempat perpuluhan. Jadi jawapan di sini, jawapan saya di sini 53.41 lepas pundar. Tak pundar pun, dia keluar memang tepat 53.41. Okey, kemudian untuk cari sisihan piawai. Akhir sekali cari sisihan piawai untuk bahagian F, sisihan piawai. Simbol dia macam inilah, macam B ya. Tadi dia sama dengan variance punya simbol tapi variance dia ada kuasa 2, ini tak ada. So tak ada maksudnya punca kuasa 2 variance. Punca kuasa 2 variance. So jawapan variance kita daripada E 53.41. Kita buat punca kuasa 2. Kita buat punca kuasa 2 53.41. Okey, dan betul kepada 4 tempat perpuluhan 4 tempat perpuluhan. Itu soalan minta lah. So jawapan 7.3082, 4 tempat perpuluhan. Okey ya. Jadi sebelum saya lupa soalan-soalan yang telah kita bincang pada pagi ini, sila ambil jawapan, sila siap dan ambil gambar, hantar pada akhir nanti ya, hantar pada akhir nanti. Jangan tidak hantar.
ambil gambar dan hantar pada akhir nanti. Kalau sampai soalan 7 kita bincang, kita hantarlah sampai soalan 7. Kemudian ingatkan esok ialah pukul 7.30 pagi. Memang esok awal pagi ya. So saya harap ramai yang akan hadir lah, Siapkan diri, sediakan diri, bangun awal sikit dan sebagainya untuk mengikuti PDPR 7.30 hingga pukul 7.30 hingga pukul 9. Jadi ingat, esok mungkin kali terakhir kita berjumpa secara Google Meet sebab minggu depan cuti sekolah. Lepas cuti sekolah, 2 minggu peperiksaan kan. So 3 minggu kita tidak akan berjumpa di PDPR. Maksudnya tidak akan berjumpa di Google Meet. Jadi saya harap semua hadirlah pada pagi esok. Dan mungkin pada akhir nanti pada akhir sesi ini semua buka kamera, kita akan ambil gambar. Saya rasa tidak pernah saya minta awak buka kamera untuk ambil gambar. So kali inilah ambil satu gambar sebelum kita tamatkan sesi pada pagi ini nanti. Saya sebut awal supaya so A cari mean, B cari median, C cari jumlah, D cari jumlah antara kuartil. So BCD itu, BCD median jumlah antara kuartil, kita perlu susun data kita secara tertib menaik. Lepas itu cari variance, kita perlu gunakan mean lah. Ini mean daripada bahagian A kita sudah cari ya. Dan akhir sekali kalau boleh cari variance, memang boleh dapat cari sisihan piawai dengan punca kuasa 2 jawapan sahaja. Punca kuasa 2. Okey, so itu jawapan untuk soalan 5. Soalan 5. Okey, ada yang sudah? Kalau boleh kita pergi soalan seterusnya. Soalan 6. Jadi exam nanti tolong jawab semua soalan, jangan kosongkan. Jangan kosongkan mana-mana soalan, terutamanya kertas 2 lah. Sebab kertas 2 ialah sroto kan. Cuba jawab, Jangan kosongkan mana-mana soalan. Sudah? Tracy Aling sudah, Jennifer Erisha, Michelle, No Aliana, dah, Amni Syami, sudah? Sudah Tracy, ada lagi? Jennifer sudah, Michelle sudah, Amni sudah, okey. Jadi kita pergi soalan 6 okey. Alright, No Aliana pun sudah. Oh, soalan 6, ini soalan 6 ialah soalan bab mana ini? Tingkatan apa? Tingkatan 4. Kita belajar di bab 5. Rangkaian dalam teori graf. Masih ingat rangkaian? Network rangkaian. Okey. Raja 5 menunjukkan satu graf mudah. Tentukan apa maksud ini V ini. V ialah bucu. Masih ingat bucu? Ada berapa bilangan bucu? N di depan maksudnya bilangan. V ini ialah bucu. So kita kira daripada graf kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bucu. Senang saja kan? Kira bucu 8. Yang penting awak kena fahamlah apa itu N, apa itu V. Yang B, kita nak kira bilangan E. Apa itu E? E ialah bilangan berapa tepi. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 tepi kalau you kira.
tepi ialah sisi ya, sisi itu tepi. You kiralah 12. Okay, so senang Akhir sekali cari bilangan. Sudah? Cari bilangan darjah. Bilangan darjah. Dia ada rumus darjah ini, bilangan darjah. Bilangan darjah ialah 2 darab dengan bilangan tepi. 2 darab dengan bilangan tepi. Okay, 2 darab dengan bilangan tepi ya. So kita ada 12 tepi kan. So 2 darab 12. Jawapan 24. 24. Okay, so ini jawapan untuk soalan 6A, 6B, 6C. Soalan yang mudah. Tetapi perlu juga awak faham apa sedang berlaku lah. Takut awak sudah lupa. Itulah sebabnya kita buat ulang kaji ya. Ulang dan kaji. Harap semua faham ulang dan kaji. Apa maksud ulang kaji itu? Sudah juga. Oh, sudah tadi. Okey. No Susila sudah, no Susila. Gracie sudah, Gracie Arabella. Sudah. Fiona. Muhammad Asri, Muhammad Daniel, Nashita, Nazim, Eric, sudah? Eric, Nozrina. Okey, lagi yang saya sebut itu tolong beri respon. Okey, sudah. Alright. So kalau sudah kita pergi soalan 7 So soalan 6 ini senanglah. Soalan asas saja. Tanya perkara yang asas. Bilangan bucu lah, bilangan tepi lah, bilangan darjah lah. Okey. So boleh rujuk kepada nota saya lah. Bab 5. Okey, soalan 7. Soalan 7 ini ialah dia guna kaedah apa? Oh, ini adalah tajuk. Okey, tulis tajuk tingkatan 1 hingga 3 iaitu persamaan linear. Persamaan linear. Linear maksudnya garis lurus. Persamaan linear. So, baring tidak dapat mengingati harga kos bagi semua barangan yang dijual di kedai runcitnya. Untuk mengelakkan harga kos sebenar diketahui oleh pelanggan, dia menulis harga kos bagi setiap barangan dalam asas, nombor asas, maaf. Bukan persamaan, no. Tingkatan 4 bab 2. Ini bab yang paling disukai oleh murid kerana nombor asas. Nombor asas senang. Mula-mula saya tak tengok ini ada, saya ingat persamaan linear. Bukan. Bab 2 asas nombor. Asas nombor tajuk dia. Okey, dia tulis setiap harga itu dalam barangan untuk asas 4. Contohnya RM132 asas 4. RM231 asas 4. Ini bukan asas 10 so kita kena tukar kepada asas 10 saya rasa. So ini adalah barangan dia. Barangan dia ialah 1 paket 3 kilogram coklat, malt coklat. Kemudian untuk beras wangi 1 kampik 10 kilogram 231 asas 4. Okey ya. Jumlah seunit harga jual berapakah harga jual seunit bagi setiap barang itu. Okey, jadi kita pergi ke macam ini dulu Okey so kita pergi ke 1 paket coklat 3 kilogram ini. Harga dia ialah RM132 tapi dalam asas 4. Kan? Dia kena tambah dengan keuntungan RM5. Ini harga jualan lah. Saya lupa tulis harga jualan. Okey, harga jualan
untuk satu paket malt coklat. Okey, iaitu harga kos tambah keuntungan. Tapi harga kos itu dia dalam asas 4. Jadi kita perlu tukar kepada asas 10. Bagaimana asas 4 tukar kepada asas 10? So ini ialah 4 kuasa kosong, 4 kuasa 1, 4 kuasa 2. Masih ingat? So 1 darab 4 kuasa 2 tambah 3 darab 4 kuasa 1 tambah 2 darab 4 kuasa kosong. Okey, tambah RM5. Jadi yang tepang ini berapa? Kira 16, 12, 2. So RM30. Oh, harga kos dia RM30. Maksudnya harga asal dia RM30. Tambah dengan keuntungan RM5. So harga jualan RM35. 30 10 memang dalam asas 10. Memanglah harga itu mesti dalam asas 10 kalau tidak macam mana kita nak kira kan. Ini dia. Okey. Okey, kita sambung. Sekarang sama cara harga jualan satu beg beras wangi. Satu kampik beras wangi 10 kilogram. Okey. So berapa harga dia? Untuk harga jualan. Okey, so harga dia 231, 231 asas 4 dah. Itu harga kos tambah dengan keuntungan RM7. Okey. Jadi kita buat sama dengan tadi lah. Okey, ini asas 4 dah. Okey, 4 kuasa 2, 4 kuasa 1, 4 kuasa kosong darab 2 darab 4 kuasa 2. Tambah tambah dengan 3 darab 4 kuasa 1 tambah 1 darab 4 kuasa kosong. Kemudian tambah dengan RM7. Okey, berapa di sini? Ini asas nombor, masih ingat tak? Asas nombor adalah antara tajuk yang paling awak kuasai saya dapati. Sebab apabila buat ujian topikal memang kebanyakan majoriti pelajar boleh skor tinggi untuk asas nombor tajuk ini. Okey, so 45. RM7 untuk keuntungan. So harga jualan dia RM52. RM52. Okey boleh ya itu dia. So bukan bersama linear tapi asas nombor. Sudah semua? Okey.
Ya, okey, kita bagi satu lagi soalan 8. Sempatkah? Oh, soalan panjang ah. Soalan 8 perlukan kertas graf. So esok awak sediakan kertas graf untuk soalan 8, soalan 9. Okey, soalan 8, soalan 9 ah. Okey. So mungkin kita pergi soalan 10 dululah, soalan 10 akhir ni. Isi padu, dia lebih pendek ah, kita boleh pergi cepat. Kita siapkan soalan 10, kita tamatlah kita punya PDBR pagi ini ya. Okey, jadi kita pergi laju sikit. Isi padu, ya ini menunjuk untuk silinder dan kuboid. Diberi bahawa isi padu silinder dan isi padu kuboid adalah sama. Okey, so sebelum kita tengok ini ya, ini 8 juga sebab panjang lebar dia sama, sebab ini segi 4 sama untuk permukaan ini. Panjang dia X mungkin tak berapa terang And then 7 ini ialah diameter. Diameter, so jejari ialah 7 bahagi 2 ataupun sama dengan 3.5 cm untuk silinder. Tinggi silinder 30. Ini saya sikit. Okay. Boleh boleh nampak ini. Yang penting ialah inilah. Okey. Alright, so kita kata isi padu silinder sama dengan isi padu kuboid. Itu soalan yang beritahu kita isi padu kuboid sama dengan isi padu silinder. Okey. Jadi, apa rumus isi kuasa 2T? Isi padu kuboid, panjang darat, lebar darat, menengah rendah awak telah belajar. Ini ialah tingkatan menengah rendah, tingkatan 1 hingga 3. Tingkatan 1 hingga 3 awak belajar pepejah geometri. Maksudnya masa itu awak cari apa? Cari luas permukaan, cari isi padu kan? Pepejah geometri tingkatan 1 hingga 3. Kita ada 5 minit lagi kita akan tamatkan. Okey. So rumus sudah ada, sekarang kita gantikan semua maklumat yang kita ada ke dalam rumus. Pi 22/7. Jejari 3.5 saya sudah nyatakan tadi. Jangan lupa kuasa 2. Tinggi 30 untuk silinder. Okay, sama dengan panjang kuboid X. Lebar 8. Tinggi 8. Okey. So guna kalkulator sajalah untuk cari X. Senang ini. Patutlah dia 3 markah. Yang penting awak kena tahu guna rumus. Tahu guna rumus So berapa di sini? Ada sesiapa boleh beritahu saya? Ada perpuluhan saya tahu ada perpuluhan di sini Okey, sudah? Berapa? So nanti untuk soalan tadi kita mula soalan mana? Soalan 4, 5 kan? 5, 6 ke? 7, 10. Ya, ada sudah beri jawapan di sini tapi jawapan dia sepatutnya Nur Hayati pundarkan. Sebab dia punya kalkulator ialah 18.046875 kan? Kita nak bundar kepada 2 tempat perpuluhan. You tengok belakang sudah lebih 5. So kena tambah 1 ke depan. Jawapan 18.05. Tulis 18.04 salah sebab bundaran awak salah. Bundaran awak salah. So ingatkan itu. So itu soalan 10. So ingat soalan 8, soalan 9 esok.
kita perlu guna kertas graf. Setiap murid sediakan 2 graf esok dan ada satu lagi ulang kaji punya bahan akan saya hantar kepada awak ke dalam grup masing-masing lepas ini. Lepas ini. Okey, so awak cuba buat itu. So esok kita akan gunakan. Kalau boleh awak cetak hari inilah. Kalau tak boleh cetak, terus kita pakai esok. Okey, selepas kita siapkan soalan 8, soalan 9. 2 soalan panjang itu. Kalau sempat, kita akan pergi ke ulang kaji tersebut. Oh, cepatnya siapa sudah masuk ini? Oh, Marilyn. Oh, Tracy. Okey, so kalau tak ada apa-apa, kalau awak sudah siap, so saya rasa itu sahaja daripada saya pada pagi ini. Terima kasih atas kehadiran semua. So kita jumpa lagi pada pagi esok 7.30. 7.30 esok. Bye-bye. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Okey. Terima kasih. Okey, yang belum siap boleh teruskan.